Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifa Wafdi. Saya dari IS13. Dan sekarang saya akan membentangkan tentang keizinan berperang. Keizinan berperang atau disyariatkan untuk berperang bermula selepas hijrah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada orang-orang muhajirin untuk memerangi musyrikin Quraisy dalam surah Al-Hajj ayat 39 hingga 40, yakni berbunyi: Udzina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang, yakni orang Islam yang dicerobohi oleh golongan penceroboh, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. Sesungguhnya Allah amat berkuasa menolong mereka mencapai kemenangan. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu Allah walaula daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallaha man innallaha laqawiyyun aziz. Yakni bermaksud iaitu mereka yang diusir dari kampung halaman mereka dengan berdasarkan sebarang alasan yang benar. Mereka diusir semata-mata kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kalaulah Allah tidak menolong setengah manusia menentang pencerobohan setengah yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat peribadatan serta gereja-gereja orang kaum Nasrani dan tempat-tempat sembahyang kaum Yahudi dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya padanya. Sesungguhnya Allah akan menolong agama Islam. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kemudian Allah mengarahkan mereka melakukan peperangan melalui iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 190 hingga 193 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ. Yakni bermaksud dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Seterusnya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Yakni bermaksud dan bunuhlah mereka, yakni musuh yang memerangi kamu, di mana sahaja kamu dapati mereka, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Sedangkan fitnah, yakni fitnah syirik, itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka yang berada di sekitar Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kamu di sekitar Masjidil Haram. Oleh itu, jika mereka memerangi kamu di Masjidil Haram, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang yang kafir. Fa in tahu fa innallaha ghafur. Yakni bermaksud jika mereka berhenti, yakni berhenti daripada kekufuran lalu memeluk Islam, atau kamu, maka berhentilah kamu daripada memeranginya, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Wa qatiluhum hatta la takun wa yakuna ad-dinu lillah
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Yang ini bermaksud, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan sehingga agama, yakni agama ketaatan itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti daripada memusuhi kamu, maka tidak adalah permusuhan lagi melainkan terhadap orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami daripada bukan S13 Muhammad Faizullah. Ini nombor metik 193036 193036. Lepas tu tajuk kami ialah zaman perang dan dengan Badar. Okey, dalam sebelum saya ni saya sudah mengetahui atau Ifan Wafi tentang zaman perang ni, dan ni adalah sambungannya. Di dalam tajuk zaman perang ini juga Rasulullah SAW hanya memerangi kabilah, yakni kaum Quraisy, dan tidak memerangi kabilah Arab yang lain. Tapi bukan sahaja penduduk Mekah yang berkumpul untuk memerangi orang muslimin dan Rasulullah SAW, dan mereka telah bersatu dengan kaum musyrik Mekah. Sebab inilah Allah SWT memerintahkan supaya semua kaum musyrikin harus diperangi, seperti mana di dalam firman-Nya, iaitu maksudnya dan pergi perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya, dan perangilah kaum musyrik semuanya lah, seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah SWT sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Surah Taubah ayat ke-36. Seterusnya, dan dalam tajuk ini juga ialah, dan apabila orang muslimin mendapati ada orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian dengan cara menolong orang musyrik untuk memerangi orang Islam, maka Allah SWT telah memerintahkan supaya orang Yahudi itu harus diperangi sekali. Dan dari firman-Nya yang maksud, dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dan dari sesuatu kaum yang telah mengikat, yakni yang telah mengikat perjanjian serta denganmu, maka campakkanlah perjanjian itu. Yang tadi itulah yang mereka telah janji dengan orang Muslim. Maksud campaklah perjanjian itu kepada mereka dengan cara terus terang dan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memang tidak suka kepada orang yang khianat. Okey. Lepas ini saya akan meneruskan video kami ni ialah saudara kita iaitu baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan sambung daripada saudara Faiz tadi. Saya akan sambung buat peperangan Badar. Peristiwa yang bersejarah ini telah berlaku setelah Sayyidina Rasulullah SAW mengetahui bahawa kafilah, yakni rombongan yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harbi sedang menuju pulang dari Syam ke Mekah. Peluang itu diambil oleh Sayyidina Rasulullah SAW dan para sahabat seramai 313 orang yang terdiri daripada kaum Ansar dan Muhajirin. Bilangan kabilah Ansar ialah lebih daripada 240 orang, dan bakinya ialah kabilah Muhajirin. Sayyidina Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu, mereka keluar ke Badar bagi mengambil barangan perniagaan sebagai gantian harta orang Islam yang dikuasai oleh musyrikin Mekah setelah umat Islam berhijrah ke Madinah. Akan tetapi kafilah Abu Sufyan, rombongan Abu Sufyan terselamat dari sekatan
Sayyidina Rasulullah SAW dan tidak lagi memerlukan bantuan atau pertolongan daripada tentera Quraisy di Mekah. Oleh itu, apabila Abu Sufyan mengetahui bahawa Sayyidina Rasulullah SAW keluar menghalangnya, lalu dia mengepas seorang penunggang kuda untuk bertemu orang-orang Quraisy dan memberitahu apa yang sedang berlaku. Apabila orang-orang Quraisy mendapat berita tersebut, semangat mereka membara dan mereka merasa bimbang terhadap keselamatan perniagaan mereka. Dengan itu, kerahan segera dilakukan. Disebabkan apa yang berlaku, para pembesar Quraisy bersepakat untuk keluar menghadapi Sayyidina Rasulullah SAW. Bilangan orang-orang musyrikin yang keluar untuk menghadapi Sayyidina Rasulullah SAW ialah 950 orang. Mereka membawa 100 ekor kuda dan 700 ekor unta. Seterusnya, untuk menghadapi saat yang getir ini, Sayyidina Rasulullah SAW segera mengadakan mesyuarat dan meminta pandangan para sahabat radhiyallahu anhu dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Para sahabat radhiyallahu anhu semuanya berikhlas taat setia akan tetap berdiri teguh bersama Sayyidina Rasulullah SAW dalam menghadapi tentera pimpinan Abu Jahal. Namun Sayyidina Rasulullah SAW mengetahui bahawa segelintir Muslimin mengharapkan agar bertemu dengan golongan yang tidak ada kekuatan, yakni rombongan dagang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman yang sesuai dengan keadaan tersebut, yang bermaksud, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu dari dua angkatan menjadi untuk kamu menghadapinya, sedang kamu suka kiranya angkatan perniagaan bukan angkatan perang yang mempunyai kekuatan itu yang dijadikan untuk kamu menghadapinya, padahal Allah mengkehendaki untuk menetapkan yang benar, yakni agama Islam dengan kalimah-kalimahnya, dan untuk membinasakan kaum yang kafir seluruh. Surah Al-Anfal ayat 7. Pada pagi Jumaat 17 Ramadan telah tiba. Kedua-dua pihak telah bersedia untuk berperang. Sayyidina Rasulullah SAW sendiri telah menyusun saf tenteranya dengan susunan yang rapi dan kemas. Ketika itu, pergantungan Sayyidina Rasulullah SAW hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Rasulullah SAW dengan penuh harapan mengangkat tangan, bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan doanya yang bermaksud, Ya Allah, ya Tuhanku, tunaikanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, tunaikanlah apa yang dijanjikan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, jika binasa pasukan kecil ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi di bumi selepas ini. Sahih Bukhari. Doa ini disebut dalam kitab Nurul Yaqin. Seterusnya, pertempuran bermula dengan Sayyidina Rasulullah SAW meminta agar Sayyidina Ubaidah bin Haris, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah mara untuk menentang ketiga-tiga pemimpin Quraisy, iaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah, yang telah mencabar tentera Islam. Ketiga-tiga pahlawan itu telah berjaya dibunuh, di mana kemenangan ini merupakan kemenangan awal dalam menyemarakkan lagi semangat jihad.